Nasionalisme ialah perasaan cintakan bangsa dan negara sendiri yang mendalam atau semangat kebangsaan. Cinta pada tanah air, bangsa atau sejarah budaya bersama, suatu keinginan kemerdekaan politik, keselamatan dan martabat bangsa serta doktrin yang menyatakan bahawa bangsanya sendiri harus dominan atau tertinggi di antara bangsa-bangsa lain dan harus bertindak agresif. Menurut Safar, 1955. Bagi Onkili 1971, nasionalisme ialah kesedaran bahawa masyarakat dalam sesuatu wilayah itu ialah rakyatnya mempunyai ciri-ciri kehidupan yang unik bagi mereka. Nasionalisme diperlihatkan melalui lambang kenegaraan seperti sempadan dan ibu kota, mempunyai perlembagaan negeri, kewarganegaraan dan bahasa kebangsaan, ekonomi, budaya dan seni, bendera dan lagu kebangsaan, kadang-kadang agama kebangsaan. Ringkasnya, nasionalisme merujuk kepada sikap mental atau sentimen individu dan masyarakat yang merujuk pada kesetiaan kepada bangsa dan negaranya melebihi kepentingan peribadi. Nasionalisme bersifat kolektif, ada ikatan emosi, kenangan sejarah yang sama dan pendewaan terhadap kelompoknya. Nasionalisme bermula dari Eropah pada abad ke-18 dan berkembang pada abad ke-19. Nasionalisme awal, perjuangan di Pahang. Faktor penentangan yang pertama ialah pembesaran kehilangan kuasa, yang kedua pengenalan peraturan baharu, yang ketiga perhambaan dan sistem perahan, dan yang keempat pengenalan cukai tanah. Yang pertama, pembesar kehilangan kuasa. Peranan pembesar diambil alih oleh pemungut cukai Magistrate. British mencadangkan elang kepada pembesar yang kehilangan kuasa. Yang kedua ialah pengenalan peraturan baharu. Jajahan dan daerah diletakkan di bawah pentadbiran hakim dan pemungut hasil. Tidak membenarkan orang membawa senjata. Perhambaan dan sistem kerah. Pemilik hamba perlu mendaftar nama hamba, jumlah pekerjaan dan jumlah hutang. Ketua jabatan tidak boleh melakukan kerah kecuali mendapat kelulusan kerajaan. Yang keempat ialah pengenalan cukai tanah. Cukai tanah seperti tanah kampung, tanah paya, tanah dusun buah-buahan, tanah nifah, iaitu sebanyak 0.40 seekar setahun. Manakala tanah lading, tenggala sebanyak 0.20 seekar setahun. Perjuangan di Pahang. Tokoh perjuangan di Pahang ialah Datuk Bahaman, Mat Kilau dan Tok Gajah. Latar belakang Datuk Bahaman. Nama sebenar Datuk Bahaman ialah Abdul Rahman bin Imam Noh atau dikenali sebagai Datuk Bahaman, adalah anak kepada Imam Noh yang berasal dari Bangkinang, Kampar, Sumatera. Beliau seorang yang pandai bersilat dan mempunyai ilmu kebal, menyebabkan Datuk Bahaman digelar sebagai semantahan oleh penduduk di sekitar kawasan itu. Beliau juga dilantik sebagai pembesar Temelur setelah kematian orang kaya Indra Segara. Seterusnya ialah faktor penentangan. Yang pertama ialah hilang hak memungut cukai. Datuk Bahaman menentang tindakan British melantik E.A. Wise sebagai pegawai pemungut hasil dan magistrate di daerah Temelur. Berikutan itu, beliau dilarang mengutip cukai di daerah kekuasaannya. Yang kedua ialah pembinaan balai polis. E.A. Wise mendirikan balai polis di Lubuk Terua tanpa berunding terlebih dahulu. Datuk Bahaman menganggap tindakan British itu sebagai menceroboh kawasan serta mengancam kedudukannya. Peristiwa penentangan. 1890, Datuk Bahaman serta Tok Gajah dan Mat Kilau menentang pembinaan balai polis Lubuk Terua di kawasan pengaruhnya. 1891, Datuk Bahaman menyerang British dengan bantuan Tok Gajah dan Mat Kilau. 1892, Datuk Bahaman menyerang dan menawan semula Lubuk Terua. 1894, Datuk Bahaman menyerang dan menguasai Kuala Temeling dan Jeram Ampai.
Selepas itu, British bertindak balas menghantar Kolonel Walker menawan semula jeram Ampai. Selepas itu, Datuk Bahaman dan sahabatnya mendapatkan perlindungan daripada penduduk dan pembesar Terengganu dan Kelantan. Seterusnya, Datuk Bahaman menetap di Hulu Kelantan, manakala Tok Gajah dan keluarganya menetap di Hulu Terengganu. 1896, Datuk Bahaman berpindah ke Bangkok. Raja Chulalongkorn memberi perlindungan politik kepada beliau. Selepas itu, Datuk Bahaman menetap di Chiang Mai dan diberi wang sebanyak 1,000 baht. Beliau meninggal dunia di sana. Tokoh seterusnya ialah Tok Gajah. Nama sebenar Tok Gajah ialah Imam Rasul bin Syahrul. Gelaran beliau ialah Khatib Rasul dan Imam Perang Rasul ialah Orang Besar Raja Pahang dan diberi gelaran Orang Kaya Indra Gajah Pahang. Jawatan beliau ialah Penasihat Utama Sultan Ahmad Muazzam Shah Sultan Pahang. Beliau meninggal dunia pada tahun 1901. Beliau juga merupakan bapa kepada Mat Kilau. Perjuangan Tok Gajah. Nama Tok Gajah terukir sebagai salah seorang pahlawan terbilang Pahang. Antara peranan Tok Gajah ialah memberikan idea untuk menentang British secara besar-besaran. Sebelum melakukan penentangan ini, Tok Gajah mengadakan satu pertempuran dan dalam pertempuran itu, semua pembesar lain bersumpah menyatakan taat setia kepada Sultan Ahmad. Mengikut cadangan Tok Gajah, serangan telah dilaksanakan secara serentak oleh pembesar-pembesar di tempat yang berlainan. Tok Gajah berperanan dalam membantu perjuangan Datuk Bahaman dalam menawan Balai Polis Lubuk Terua di bawah kuasa British. Perjuangan ini dibantu oleh pembesar iaitu Imam Rasul dan Mat Kilau. Penentangan ini berlaku kerana pembinaan Balai Polis di Lubuk Terua mencabar kuasa Datuk Bahaman sebagai pembesar di Lubuk Terua. Hal ini demikian kerana pihak British tidak berunding terlebih dahulu dengan Datuk Bahaman tentang pembinaan Balai Polis ini. Tok Gajah juga berperanan dalam membantu Sultan Ahmad dalam Perang Saudara. Dalam Perang Saudara, Sultan Ahmad menentang saudaranya Wan Mutahir. Tok Gajah membantu Sultan Ahmad dalam pertempuran peperangan ini. Dalam serangan tersebut, Sultan Ahmad berjaya dan taat setia baktinya. Tok Gajah dilantik sebagai Orang Besar Raja. Tokoh seterusnya ialah Mat Kilau. Latar belakang Mat Kilau, nama penuh beliau adalah Mat Kilau bin Imam Rasul atau Tok Gajah. Mat Kilau dilahirkan pada tahun 1865 atau 1866 di Kampung Masjid Pulau Tawar. Peristiwa penentangan pada 22 Ogos 1892, Mat Kilau dan adiknya Awang Nong membawa pasukan menyerang Inggeris di Kuala Atuk, tepi Sungai Tembeling yang diketuai R.W. Duff dan Panglima Garang Yusof. Dua penangkap Inggeris terbunuh. Mat Kilau dan Awang Nong berundur membawa pengikut mereka ke Kuala Tembeling. Pada Oktober 1892, keadaan Pahang agak tenang. Sultan Ahmad mengikut nasihat Sultan Abu Bakar Johor dan Inggeris mengisytiharkan pengampunan beramai-ramai rakyat Pahang yang dicop penderhaka kecuali Datuk Bahaman dan Tok Gajah. Tok Gajah bersama anaknya Mat Kilau dan Awang Nong membawa pengikutnya berundur ke hulu Sungai Tembeling yang menyeberangi sepadan Pahang dan Kelantan hingga sampai ke Kuala Tenggiling di Hulu Lebir, Hulu Kelantan. Pada Mei 1894, Tok Gajah, Datuk Bahaman dan Mat Kilau berpindah dari Hulu Kelantan ke Kuala Terengganu dan tinggal di Kampung Seberang Engkungah,
ketika di kampung seberang Engkungah, Tok Gajah, Datuk Bahaman dan Mat Kilau selalu berulang-alik ke kampung Paloh dan berjumpa Tok Engku Said yang dianggap keramat. Pada pertengahan 1894, mereka kembali ke Hulu Kelantan. Pada Jun 1894, Tok Gajah, Datuk Bahaman dan Mat Kelubi dari Hulu Kelantan membawa 100 pengikut pergi ke Hulu Pahang menghilir Sungai Tembeling. Pada 14 Jun 1894, mereka menyerang Inggeris di Kuala Tembeling. Tok Gajah, Datuk Bahaman, Mat Kilau ke Pulau Tawar berjumpa Panglima Garang Yusof dan Maharaja Perbajelai. Kemudian, kembali ke Sungai Tembeling mendirikan kubu di Jeram Ampai. Tok Gajah, Datuk Bahaman dan Mat Kilau serta pengikut menghilir Sungai Kelantan sampai ke Kemunting. Pada 6 Jun 1895, Hang Clifford sampai di Pasir Nering, Kuala Berang kerana percaya Mat Kilau bersembunyi di sana. Pada Oktober 1895, Mat Kilau ditangkap askar Siam dan membawanya ke Kota Baharu, Kelantan. Dalam perjalanan ke sana, Mat Kilau dipercayai melawan dan askar Siam dikatakan memukul kepala Mat Kilau hingga tidak sedarkan diri dan dianggap mati. Mayat Mat Kilau diserahkan kepada Sultan Kelantan dan dia dapati masih hidup. Sultan Kelantan kemudian menyuruh Mat Kilau melarikan diri dan upacara gimik mengebumikan Mat Kilau dilakukan di Bulut Payung dekat Kota Baharu menggunakan batang pisang. Sekian, terima kasih.